Terima kasih Fakrul dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk seterusnya audio menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Saya juga akan memberikan antara maklumat dan juga satu bahan semasa yang kami muatkan untuk pagi ini. Baik, hari ini info mengenai penutupan sementara bekanan elektrik akan diteruskan lagi audio. Kerja-kerja penyelenggaraan kabel kawat atas voltan rendah di kawasan Simpang 174, Simpang 194, Jalan Kecil Bekiau, Kampung Bekiau Dalam dan sekitarnya Mukim Kiudang Tutong. Hari ini ianya akan bermula pada jam 8.30 pagi hingga jam 11.30 pagi. Dan diteruskan lagi 1.30 petang hingga jam 4.30 petang. Inilah audio info mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku di sebahagian kawasan Kampung Bekiau. Baik, untuk seterusnya kita saksikan pengisian bahan visual hari ini. Tasik Merimbun ialah sebuah taman warisan yang terletak di daerah Tutong kira-kira 70 km dari ibu negara. Nama Tasik Merimbun berasal dari seorang wira dalam cerita lisan Puak Dusun yang bernama Imbun. Kisah penamaan Merimbun ada di dalam buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, hasil tulisan Dr. Muhammad Hadi Abdullah. Tasik Merimbun terbahagi kepada dua buah lekukan yang mempunyai keluasan 100 dan 120 hektar. Di dalam kawasan Tasik Merimbun yang sangat luas ini, terdapat beberapa buah pulau yang juga mempunyai kisah dan menjadi perbualan turun-temurun oleh penduduk asal Kampung Merimbun. Pulau Jelundong, Pulau Batu, Pulau Tanah Merah, Pulau Labi-Labi dan banyak lagi. Sementara menunggu perahu penduduk yang akan membawa kami menyusur ke Tasik, saya berkesempatan mendengarkan cerita ringkas mengenai apa yang ada di Pulau Jelundong yang terletak berseberangan dengan lokasi kami saat ini. Ya Tuan kita difahamkan kalau dilihat dari papan tandaan ni banyak nama-nama pulau. Jadi boleh Tuan kongsikanlah antara nama-nama yang ada. Pulau Jelundong, Tanah Agang, Pulau Batu yang ada di sana sebelah tu. Pulau Jelundong ini kisahnya ada yang bernama orang kaya Lasok. Doang dikuburkan di Pulau Jelundong. Ada yang ada tanda-tanda sana. Masa ini di Dong Pagar itu pun sudah buruk, sudah ada lagi, tinggal ada lubang saja. Dan juga orang-orang dulu ada juga orang mengubur di kawasan Pulau Jelundong itu. Saat ini tidak dapat dikesan lagi. Selapa habis pacar mau macah, yang tajam itu dirumahkan oleh Karabau. Ya udah, inilah keindahan Tasik Merimbun dan kita difahamkan juga banyak pulau-pulau yang terdapat di sekitar kawasan Tasik Merimbun ini Jadi pastinya kita akan kongsikan antara kisah-kisah yang ada dalam pulau-pulau yang ada di sini. Jadi kita akan menyusuri ke beberapa pulau yang ada di sini. Itu baru di antaranya cerita di sebalik pulau di Tasik Merimbun ini. Untuk membuat perjalanan mengelilingi Tasik ini, saya ditemani oleh pemangku Ketua Kampung Merimbun dan Kuala Ungar, Awang Sani bin Nangkat. Kami menaiki dua buah perahu milik penduduk Kampung Merimbun dan diiringi oleh anggota bomba dan penyelamat Operasi I Lamunin. Baik, sekarang kita ni akan menuju ke Pulau Labi-Labi ni Ketua. Ya. Kita difahamkan kalau secara perlahan macam mana saja perjalanan kira-kira mengambil masa lebih kurang 20 minit lah. Jadi kita akan menuju ke Pulau Labi-Labi, lokasi kita ni pertama. Sambil menikmati keindahan, sambil itu juga dapat mendengarkan cerita yang dikongsikan oleh pemangku Ketua Kampung Merimbun dan Kuala Ungar. Dari buku cerita Legenda Tasik Merimbun, seekor labi-labi inilah yang membawa si Imbun pulang ke tempat asalnya selepas gugur dan hanyut ke laut disebabkan berniat untuk mengambil bulan. Ini di sebelah kami ini merupakan Pulau Labi-Labi. Kalau dulunya mengikut cerita di bawah tahun
1960-an ke bawah pernah ada yang tinggal di sini ya, mendiami tempat ini, kira macam sebuah keluarga Batu Tuana. Dan kemudian mereka berpindah. Jadi kalau dulunya jua mengikut cerita tempat ini besar ya, indah tinggalam ini pun dikirakan tinggalam lah ni ketua. Dikirakan tinggalam. Kisahnya ni Labi-Labi ini dulu ia tidak dapat keluar kan. Jadi semena-mana ia membalikkan badannya lah. Jadi yang keluar ini ada dadanya ni. Bukannya bukan di atasnya tu, ia terbalik tu. Jadi ikut cerita, ia ni dulu sebelum ia mengantar imbun ini kemari, ia membawa macam-macam jenis buah-buahan tu untuk sebagai bekalan sepanjang perjalanannya kan. Jadi setelah ia terbalik, buah-buahan ini kalau ikut dulu banyak tumbuh ni, jenis-jenis buah-buahan yang dapat dimakan lah di sana. Tapi sekarang banyak sudah yang musnah ataupun kena tunu kan, dulu langsung kemarau. Jadi banyak yang mati sudah buah-buahan itu. Hampir keseluruhan Tasik Merimbun ini dipenuhi dengan rumput yang dinamakan purun. Kalau dahulunya, purun inilah yang digunakan untuk bahan anyaman seperti membuat tikar, seraung dan peralatan lainnya seperti takiding, nyiru dan lain-lain. Kalau kita lihat dengan jelas pada purun ini, nampak bekas ketinggian air di tasik ini. Dan kadangkala air di tasik ini mencecah ketinggian sehingga menutup permukaan rumput purun tersebut. Dikabarkan juga pernah terjadi ketika musim kemarau berlaku, keadaan tasik kering sehingga dapat mereka lalui dengan kereta pacuan 4 roda ke salah sebuah pulau di sini. Dan mereka juga pernah bermalam di pulau-pulau ini. Sebelum menuju ke Pulau Batu, kami mengambil kesempatan untuk menyusuri Sungai Meluncur. Ini meluncur ini kan, kalau mengikut agenda juga, ini kalau sambungannya sungai ini menuju ke Tasik Medit. Tetapi oleh sebab perubahan sungai dan hutan-hutan itu jadi agak tertutup lah. Tapi ia punya seliran air itu melalui bawah tanah memang ada wujudnya lah. Sekarang kita ni berada di Sungai Meluncur, Ketua ya. Kita difahamkan juga tempat ini memang dalam lah, lebih 20 kaki kedalaman air di sini dan suasananya memang sunyi dan tempat ini juga sering menjadi tumpuan khususnya untuk pelancong dari luar ya untuk datang membuat kajian di Sungai Meluncur ini. Mengikut peta tasik ini, kalau diteruskan, perjalanan akan menuju ke sungai kecil. Akan tetapi keadaan tidak mengizinkan kerana laluan tertutup oleh sebatang pohon dan kami berpatah semula meneruskan perjalanan ke Pulau Batu. Dahulunya sekitar perairan inilah penduduk kampung mencari rezeki, seperti mendapatkan ikan dan sayuran seperti umbut. Menurut cerita yang didengar dan kisah yang ada ditulis di dalam buku Legenda Tasik Merimbun, adanya serumpun buluh tumbuh di tempat yang dikatakan berlakunya tragedi perempuan tua yang ditimpa hujan batu dan mempunyai kaitan dengan kejadian buluh tembalang. Sekarang, keadaan buluh berkenaan tidak dapat dirakam dengan jelas kerana sudah ditutupi oleh pohon-pohon yang lain. Kebanyakan cerita yang didengar dulunya apabila buluh ini dipotong, ianya akan mengeluarkan darah. Dan ada juga yang menceritakan si pemotong akan jatuh sakit. Buluh-buluh berkenaan masih ada sehingga kini. Inilah Pulau Batu ya yang mempunyai cerita juga. Dulu tempat orang tinggal di mana terjadinya satu kejadian masapnya kata ni. Jadi sempahan itu diorang semua jadi batu lah di sana. Ceritanya memang dalam lah. Banyak lagi kisahnya lah. Jadi disebabkan oleh hujan batu, disebabkan masap oleh katak-katak banyak. Katak-katak mengikutnya orang yang berkenduri di sana tu mengetawakan katak yang disimpan di dalam makanan yang diorang buka tu tadi atas permintaan orang tua tu tadi untuk supaya diorang ni matilah sebab membunuh cucunya tu digantungnya tu untuk balas dendam, dihidangkannya katak-katakannya di dalam makanan. Setelah dibukanya katak-katak yang belum lompat
mengetawakan itulah dorang ni tadi. Yang si pembunuh ni ketawa-ketawa, diketawakannya kata tu, terjadilah masak yang orang kita ni ya, hujan turun, hujan batu. Ini antara cerita yang didengar ya, diceritakan dari turun-temurun lah. Kalau di sekitar tahun 80-an 90-an memang jelas dapat dilihat batunya, tapi sekarang ianya tidak lagi dapat dilihat batunya, hanya ditumbuhi oleh tanah dan juga tumbuh-tumbuhan. Akhir sekali, Pulau Jelundong. Seperti yang diceritakan oleh narasumber awalnya tadi, dahulunya tempat ini ialah tanah perkuburan puak dusun. Ada sesetengah pengebumian jasad di dalam tajau dan ada juga menggunakan keranda. Dulunya tempat ini adalah tempat perkampungan, ramai orang yang tinggal sebelah itu juga. Dan pada waktu itu ikut agendanya ada buaya putih juga sebagai pelindung dorang ataupun penjaga dorang lah. Sekiranya buaya putih ini timbul, ada sesuatu perkara yang tidak baik akan berlaku di kawasan ini. Cuma sekali dari dulu pihak Ayau ni dipanggil Ayau, orang yang suka membunuh ataupun memenggal kepala. Jadi dorang ni mengayau ni tujuannya untuk mengambil nama mengangkat orang itulah. Jadi setelah buaya putih ni beritahu, dorang akan lari ke seberangan ni. Jadi Ayau tu tidak akan dapat kemari. Kalau dorang akan berjalan kemari susah, senang dorang juga membunuh Ayau tu balik. Jadi daripada cerita tu, dorang galarlah pulau ni, Pulau Jelundong, sebab di sini ni tempat dorang berlindung masa tu, mengikut ceritanya lah. Kalau kisah buaya putih tu iatah kisahnya yang sebagai penyelamat lah, untuk penjaga untuk memberitahu jika ada sembarang kejadian buruk yang bakal berlaku, ianya akan timbul. Itulah antara kisah yang ada di Pulau Jelundong ya, mengenai Pulau Jelundong ini. Memang terjaga, tempat ini memang bersih, suasananya damai, tenang dan menjadi tarikan pelancong juga yang gemar akan suasana ketenangan. Jadi alhamdulillah kita ni dapat menyusuri sekitar kawasan Tasik Merimbun ini, kita ni dapat melihat antara pulau-pulau yang ada di sini. Sebetulnya banyak lagi nih Ketua. Banyak lagi cerita-cerita pulau-pulau yang dinamakan di tempat ini. Dan ia mempunyai ceritanya tersendiri. Walaupun hanya dapat melihat dari luaran, namun kisah yang dikongsikan sangat berharga bagi kami. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Sambil melancong di dalam negara sendiri, kita ni cari kisah ada di sebalik sesuatu tempat yang dikunjungi sebagai ristaan untuk generasi akan datang. Setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih diucapkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Operasi I Lamunin, Pemangku Ketua Kampung Merimbun dan Kuala Ungar dan penduduk Kampung Merimbun.